Hai, Assalamualaikum. Selamat malam tuan-tuan dan puan-puan. Kembali lagi bersama dengan saya, Client Account Executive Aman. Berada dalam mentorship Spire akan membantu anda dan usahawan-usahawan di luar sana untuk mencapai 1 juta yang pertama dalam tempoh 6 bulan ke 1 tahun. So tuan-tuan dan puan-puan, dalam temu bual khas yang kita bawakan dalam Mega Live pada malam ini, saya akan menemu bual seorang co-founder bernama Muhammad Muizzuddin Mazlan, co-founder kepada Mall Premium Enterprise. Beliau berada dalam circle Elite X, tuan-tuan dan puan-puan. So saya tak nak buang masa, saya nak kongsikan inspirasi beliau bersama-sama dengan anda dan saya harap anda dapat sedikit input daripada beliau bagaimana untuk membina bisnes yang berjaya. So tuan-tuan dan puan-puan, kita persilakan Tuan Muhammad Muizzuddin. Hai, Assalamualaikum Tuan. Hai. Apa khabar, sihat? Waalaikumsalam, khabar baik. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat. Alhamdulillah. Alright. Tuan apa khabar? Saya sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Tuan berada di mana sekarang ni? Kat office ke? Dekat rumah ke? Dekat office. Okey. Saya masih di rumah. Aha. Okey Tuan. Okey, so apa yang Tuan rasa untuk temu bual ni? Excited, nervous, apa yang Tuan rasa ni? Oh, saya sangat terkejut lah dapat jemputan untuk temu bual macam ni. Saya tak pernah menjangkakan, kita pernah berimpian tapi tak sangka secepat ini impian tu tercapai. So pada hari ini impian Tuan salah satunya tercapai, betul-betul? Betul sangat. Terbaik. So Tuan, kita sebenarnya malam ini ingin menemu bual Tuan supaya memberi inspirasi kepada orang luar sana untuk membina bisnes mereka berjaya, orang kata. So Tuan, saya dah kenal Tuan. Mungkin orang-orang di luar sana bertanya-tanya, siapakah Tuan Muhammad Muizzuddin Mazlan ni sebenarnya? So saya nak Tuan perkenalkan diri kepada mereka dan beritahu mereka apa yang sedang Tuan usahakan. Boleh Tuan? Boleh, insyaAllah. Okey. Saya Muiz, co-founder kepada Mall Premium. Kepakaran kami adalah membantu para wanita untuk menjana pendapatan dengan cookies Mall Premium kami. Asyik. So, perniagaan ini adalah perniagaan F&B. Betul. Okey, Tuan. Boleh saya tahu sebelum tu latar belakang Tuan, apa yang Tuan lakukan sebelum ini, sebelum Tuan bermula dengan bisnes yang Tuan punyai sekarang? Okey, saya bermula dulu sebagai penjawat awam di Lembaga Minyak Sawit Malaysia. Okey, jadi saya ambil keputusan untuk terus masuk dalam berniaga sebab minat kita terhadap perniagaan lah, bisnes itu sendiri. Okey, lepas tu sebelum ni saya berminat dengan sektor pertanian untuk perniagaan, tapi tak bertahan lama kita beralih kepada sektor F&B lah. So kita meneruskan sektor bakery macam ni lah. So maknanya Tuan dah mencuba orang kata beberapa perniagaan, tapi dan ini adalah finalnya yang Tuan rasa Tuan boleh capai sesuatu dalam bisnes ni, betul-betul Tuan? Betul, sebab kita kena fokus. Sebelum ni kita tak fokus, kita buat macam-macam dan bila kita tak fokus, kita punya kerja tu banyak terganggu. Jadi kita tak fokus, susah untuk kita concentrate, fokus kat mana marketingnya, kat mana kita punya pengurusan, kat mana tim kita. Bila orang tengok kita fokus, insyaAllah dia akan pun follow kita. Betul, saya sangat setuju Tuan. So, dalam masa fasa Tuan nak membina bisnes ni, apa sebenarnya yang Tuan lakukan pada awalnya? Maksud saya bagaimana Tuan memulakan bisnes ni sebenarnya? Okey, kita kata nak mulakan bisnes ni, dulu saya ada buat kesilapan lah kita kata dulu kita kerja sebagai penjawat awam, kita ingatkan bisnes ni kena mula dengan modal yang besar. Tapi hakikatnya tak perlu. Kita kena tengok modal tu yang ada je pada tangan and then kita mulakan. Sebagai contoh dulu, kita orang mulakan bisnes F&B ni dengan modal RM120 sahaja. RM120 Tuan? Betul.
Bagi orang di Okey. luar sana tu mungkin unbelievable lah dengan RM120 boleh memulakan bisnes. Betul. Tapi kita kata kita menggunakan sos yang ada, sebagai contoh saya nak mulakan untuk bakery, tapi modal itu kita beli bahan RM120. Tapi masa tu saya pinjam oven mak saya. Kita pinjam oven kecil, biasalah orang-orang tua ataupun wanita-wanita di luar sana ada oven tapi tak guna pun. So kita kata kita pinjam, kita guna, kita mulakan yang ada. So itulah permulaan kita orang dalam bisnes ni. Itulah permulaan tuan dengan hanya pinjam oven mak dan berbekalkan beberapa ratus saja dan ini yang tuan hasilkan sekarang. Betul, alhamdulillah. Sebab mungkin ada orang-orang di luar sana mereka ada semua benda ni di depan mata tapi sebenarnya mereka tak tahu macam mana nak mula. Betul, tapi itu kita kata kita kena bermula dengan apa yang ada. Bila kita boleh kembangkan yang kecil, itu bermaksud kita punya perniagaan tu berpotensi untuk dikembangkan. Tidak semestinya dengan modal yang besar sahaja. So kena mulakan modal yang paling kecil sekali sebolehnya. Betul, sebab kita nak minimumkan kos sebenarnya kita nak tahu dulu adakah kita berjaya jual produk ini ataupun tidak. Betul-betul tuan? Betul. Betul. Bukan sekadar produk, itu kita kata potensi untuk bisnes kita grow. Betul, saya sangat setuju. So tuan, orang kata bila tuan dah bermula dengan bisnes ni, saya nak tahu jugalah macam mana sebenarnya tuan boleh kenal Richwork. Mula-mula sekali program apa yang tuan join ataupun mula sekali apa yang tuan tahu tentang Richwork sebenarnya? Okey, sebenarnya Richwork saya dulu masa saya bekerja saya tak kenal mana lah. Cuma saya diajak oleh saya punya mak saudara untuk join program seminar hidup luar biasa. Okey, daripada situ saya terus join untuk IMKK. Pada tahun bila tu tuan? IMKK Mei 2015. Okey. Mei 2015. Seterusnya tuan? Okey, seterusnya pada masa yang sama saya dah decide untuk berhenti kerja government. Okey, dalam kita kata ilmu yang kita belajar di IMKK tu, kita tahu proses ataupun journey dalam perniagaan ni tak mudah. So tapi berbekalkan dengan ilmu yang kita belajar dan kita kata proses pembersihan diri tu semasa IMKK tu, kita membawa kepada apa yang kita ada sekarang. Macam mana kita nak lihat satu tu sudut positif, apa yang kita nak mulakan, bisnes yang macam mana, circle yang macam mana kita nak tahu potensi bisnes tu grow atau tidak. Balik-balik pada kita ada ilmu kat situ, kita boleh go through kita kata proses dalam bisnes ni. I see. So tuan, dah berapa lama sebenarnya tuan berada dalam circle Elite X ni? Okey, saya baru sahaja join Elite X September 2020. Baru lagi ni tuan? Baru lagi, sangat baru. So, apa sebenarnya yang membuka hati tuan daripada program-program ni untuk berada dalam circle Elite X sendiri? Okey, sebenarnya apa yang saya dah tahu dulu di IMKK 2015 tu, saya tahu circle ni memainkan peranan yang penting lah. Okey, sepanjang kita kata daripada 2015 sampai 2019, kita kata berbekalkan ilmu IMKK tu sebenarnya tak cukup. Tapi kat situ kita kata ada pengajarannya dalam bisnes ni. Kita boleh kenal jatuh bangun, kita boleh kenal siapa kawan, siapa lawan, siapa kawan yang betul. Kita kata proses kejatuhan tu bagi saya bila kita belajar betul ilmu, sebenarnya itu bukan satu kegagalan, itu satu proses sahaja yang mana bila kita jatuh kita kena bangun lagi. Kita jatuh bangun lagi dan kita tengok kat situ kesalahan mana yang kita perlu touch up balik. Bila sampai masuk 2019, penghujung 2019, kita decide untuk fokus. Kita rasa dah decide untuk fokus dan kita rasa bukan masanya untuk kita buat kesalahan dah. Okey, kita rasa mesti nak tak nak tahun depan, 2 tahun akan datang mesti achieve 1 million.
Our first Amin. 1 million. Okey, jadi kita rasa bila sampai satu masa bulan Ogos macam tu nampak IMKK lagi sekali, kita rasa okey, kita kena join lagi sekali. Nak tengok lagi apa ilmu dalam IMKK yang kita boleh guna lagi. Di situ juga membuka, saya rasa ini dah masa saya untuk masuk dalam circle Elite X. So dari situlah bermulanya Tuan ingin berada dalam circle Elite X setelah orang kata banyak kali percubaan dan Tuan ingin upgrade diri Tuan sebenarnya. Betul, betul. Jadi Tuan, tadi Tuan ada mengatakan yang sebelum ni banyak kesalahan yang Tuan dah buat. So saya rasa kebanyakan orang-orang yang sedang menonton kita pun mungkin ada perasaan yang sama, yang macam bila kita dah buat salah, kita dah stuck di satu tempat tu, kita dah macam bukan kita malas nak bangkit, kita dah macam putus asa Tuan. So saya pasti untuk Tuan bangkit ni pasti ada big why Tuan. Apa yang sebenarnya drive diri Tuan untuk sentiasa upgrade diri Tuan untuk jadi orang kata lebih berjaya daripada sebelumnya? Boleh tak Tuan kongsikan dengan kita semua? Okey, kalau kita nak cakap dengan kegagalan, kita daripada kecil kita merasakan gagal sebenarnya, ataupun kita rasa susahnya itu sebab kita kata daripada baby kita keluar-keluar dah menangis. Itulah cara kita untuk menarik perhatian ataupun untuk dapatkan sesuatu. So kita nak berjalan pun kita jatuh dulu. So kita nak berlari pun kita jatuh dulu. Kat situ kita belajar macam mana untuk berlari dengan betul, macam mana nak berjalan dengan betul. Dekat situ kita belajar. So daripada kecil sebenarnya kita dah belajar jatuh itu bukan suatu kegagalan. Jatuh itu untuk kita belajar daripada sesuatu. Setiap yang berlaku tu pasti ada hikmah dia. Okey, kat situ kadang-kadang kita rasa benda tu buruk untuk kita, tapi tak. Sebenarnya Allah jadikan benda tu benda yang positif. Tapi kita tengok benda tu dengan cara sudut yang mana. Kalau kita tengok benda yang positif, insya-Allah benda tu akan jadi positif dan kita akan nampak hikmah membawakan kita ke arah kita sekarang. Jadi kita perlu teruskan hidup kita dan kita kena cari orang yang betul-betul boleh membimbing kita. Ataupun circle kita untuk kita terus grow. Fokus dan untuk terus grow. Kita jangan pandang belakang, just teruskan hidup. Okey, kalau nak cerita pasal Big Why, dulu kita kata kesilapan yang pernah kita lakukan lah. Okey, kesilapan yang dulu pernah saya lakukan adalah masa sebelum saya berhenti kerja, pergi buat personal loan. Jadi bila buat personal loan, tuan dah tahu kan, bila buat personal loan government senang sangat nak lulus kan. Jadi bila melibatkan bisnes, terumbang ambing permulaannya, kita dah tak boleh nak bayar, kita tersangkut sana sini, melibatkan proses dengan bank, dengan sehingga kan peguam hantar surat untuk ke arah proses perintah kebankrapan. So kita nak keluar daripada tu yang menyebabkan drive kita kena keluar juga. Kita kena fight untuk buat juga. So modal yang kita kata tadi, kita buat modal yang kecil, nak tak nak kita mesti grow. Betul, so maknanya daripada kesilapan Tuan itulah yang drive diri Tuan untuk orang kata mengubah hidup Tuan. Betul-betul? Betul. Sebab so kita kata jangan teruskan, tak apa. Okey, sebab kita kata apa yang berlaku tu mesti ada hikmah dia. Kalau tiada kita kata jerung yang mengejar ataupun kalau tiada tekanan yang kuat, benda tu tak akan terhasil. Jadi kita perlukan tekanan yang kuat supaya kita pun grow. Kita kata macam hari ni kita nak buat bangunan yang tinggi, kita kena betul-betul pasak ataupun kita nampak macam jatuh tapi kita pasak cerucuk supaya dia boleh menaikkan bangunan yang tinggi. Kalau kita punya base tu sangat kecil ataupun sangat sedikit, kita amat mustahil untuk bina bangunan yang tinggi. So macam mana kita nak naik hari ini, kita perlukan merasai jatuh dulu, turun dulu untuk sebelum kita naik ke atas yang lebih tinggi. InsyaAllah. Betul. Saya sangat setuju sebab kalau kita tidak melalui proses itu dengan stagnan, maksudnya macam kita melalui satu fasa itu secara
full dan penuh, kita akan tahu di mana sebenarnya value kita ni tuan. Kalau kita sebagai usahawan especially, kita nak mula bisnes ni tapi kita tak nak ikut langkah 1, 2, 3. Kita nak daripada 1 kita nak terus pergi ke 5. Itu yang menjadi masalah. Betul-betul tuan? Betul. So kita macam kita kata mesti ada proses. Macam baby kita daripada lahir, mana ada orang terus berlari. Mana Betul. ada orang terus berjalan. Jadi kita ada proses kat situ lah, masa nak meniarapnya, nak merangkaknya, nak jalan jatuhnya, barulah boleh berjalan dan seterusnya berlari. Okey tuan, boleh tak tuan kongsikan dengan kita di Richwork ni, apakah sebenarnya kepentingan ilmu dan bimbingan sebenarnya untuk orang-orang untuk mulakan bisnes yang berjaya? Okey, macam mana yang Dok selalu cakap, ilmu ni banyak di luar sana. Tapi sejauh mana ilmu yang tepat untuk bisnes kita grow? Kalau kata ilmu, banyak guru ataupun trainer di luar sana boleh bercerita pasal bisnes. Kalau nak cerita pasal counselling, banyak kaunselor sana yang boleh bagi kita punya semangat untuk terus hidup. Tapi ilmu yang tepat untuk kita terus grow, saya setakat ni saya tengok Richwork yang paling terbaik sekali. Bila kita nak belajar, kita kena ada, that's why ada beza belajar macam belajar sekadar belajar dengan belajar ada orang coach ni berbeza. Mentoring dia tak sama macam guru kan. Dia tak sama. Macam kita pergi sekolah lah. Cikgu mungkin tak tengok sangat kita kan. Ataupun dia belajar je lah kan. Tapi kalau kita ada macam ada private tutor kan berbeza. Saya setiap orang yang saya guide, saya rasa bertanggungjawab kan. Saya rasa macam saya always fikir kalau saya yang run bisnes ni, saya buat apa? Kan saya fikir macam tu kan. Saya selalu cakap kalau saya yang run, apa yang saya akan buat? Saya akan selalu fikir macam tu. Jadi saya macam tu lah, saya berterus terang. Dan kadang-kadang memang benda tu ada orang boleh handle, ada orang tak boleh handle. Tapi kalau you nak bisnes you berjaya, you kena nak ada orang tegur kan. Kalau you boleh accept, cepatlah you naik. Power ni tuan. InsyaAllah. So maknanya tuan sangat-sangat yakin dengan apa orang kata ilmu yang Datuk Wira sendiri share dengan tuan dalam circle tuan dan bimbingan Datuk Wira itu, orang kata sangat-sangat membantu untuk growthkan bisnes tuan dan orang-orang yang lain yang mungkin nak masuk dalam circle Richwork ni sebenarnya. Betul-betul tuan? Betul. Sebab kita tengok Dok mengajar berdasarkan pengalaman Dok yang sangat teruk dulu. Kita kata jatuhnya terlalu, saya rasa berbanding kejatuhan beliau berbanding dengan kejatuhan kita orang ni terlalu kecil. Dulu Dok sampai jual rumah, sampai sangat teruk lah kita kata kan keadaan Dok. So macam mana Dok boleh bangkit, itu pengalaman dia yang kita kena gali dan guna. Dan memang proven daripada Dok sendiri macam mana nak bangkit daripada zero to hero. Itu pengalaman Dok sendiri. Itu yang kita nak. Betul. And somehow Datuk Wira sendiri dan Richwork sendiri dah provekan kepada orang sebenarnya dengan orang kata program yang kita lancarkan pada hujung minggu yang lalu yang orang kata 0 to 100 million. So maknanya dah ada proven result sebenarnya seperti Sabella sendiri dia dibimbing daripada zero oleh Datuk Wira dan Richwork dan sekarang sale dia dah cecah 100 juta. Wow, sangat amazing. Kita sangat untuk result yang orang kata terlalu besar bagi Richwork dan Datuk Wira ni sendiri. Jadi tuan, kita ni sembang-sembang, tapi boleh tak tuan kongsikan win terbesar tuan dalam Circle Spire sendiri, apa yang tuan telah perolehi dan capai? Okey, apa menariknya ataupun win dalam circle ni, kita boleh belajar sebenarnya untuk grow dan muhasabah diri. Kita kata betul kita nak grow yang sale yang lebih tinggi. Sebagai contoh kita kata hari ni kita ada sale 100,000. Kita tengok orang sale yang 1 juta, kita nak seperti mereka. So tapi kita dalam proses belajar untuk grow, alhamdulillah kita terus gali-gali ilmu. Tapi kita kena teruskan juga
untuk rasa bersyukur dan membantu orang lain. Sebagai contoh, bila kita dalam circle, ada orang yang skill dia mungkin jauh lebih rendah, kat situ Dok selalu pesan kena bersyukur. Walaupun kita nak go for yang lebih besar, kita tengok orang lain untuk kita datangkan rasa bersyukur dan juga kita kena bantu dia orang. Kalau dia orang minta bantuan kita, kita kena tolong. Sebab dengan cara itu juga cara kita bersyukur dengan Allah. Allah bagi kita ilmu ataupun kefahaman ataupun sedikit kelebihan untuk kita bantu orang lain. So circle tu kita kata kita boleh tengok atas, kita boleh tengok bawah. Kita untuk bimbingan dan didikan diri kita. Betul tuan, seperti apa hadis dan Datuk Wira selalu juga cakap hadis ni, dia kata manusia yang terbaik adalah manusia yang boleh memberi manfaat kepada orang. So kalau kita ada satu ilmu tu tapi kita tidak memanfaatkan je dan tak gunakan elok-elok untuk memberi manfaat kepada manusia lain, itu apa orang kata macam Datuk Wira cakap, kita kufu nikmat sebenarnya. Betul tuan? Na'udzubillah min zalik. Betul sangat. So dekat situ kita kata sebagai contoh hari ni kita ada kelebihan tenaga ataupun kelebihan wang ringgit, tapi kita kedekut nak bagi orang. Sedangkan benda tu Nabi sendiri berpesan, kalau kita memberi tidak mengurang, malah menambahkan lagi kita punya harta ataupun pahala kita. Cuma sebenarnya kita nampak atau tidak. Tapi kalau kita yakin dengan Nabi cakap, dengan ilmu yakin, ainal yakin, hakul yakin. So kat situ kita akan berkongsi, membantu orang lain supaya bila mereka grow, insya-Allah kita pun akan grow secara tidak langsung. Betul-betul. Dan saya sangat setuju dengan tu. Kita tak ada masa untuk bermain dengan emosi ataupun orang kata kita takut untuk nampak orang lain yang kita guide ni akan menjadi lebih daripada kita. Sebenarnya tidak. Skeptical mind itu yang kita kena ubah sebenarnya. Kalau orang yang di bawah kita yang kita memberi manfaat ini grow, bermakna kita berjaya untuk buat orang tu grow dan kita, untuk win sendiri kita sendiri, kita patutnya berbangga kerana kita sebenarnya dah beri banyak manfaat kepada orang itu untuk tolong dia keluar daripada masalah dia. Betul-betul tak? Betul. Sebab tu orang duk cerita pasal Ailio Works lah, bercerita takkanlah orang jumpa lombong emas nak tunjuk lombong emas. Ini bukan soal lombong emas. Ini soal kita berkongsi ilmu untuk sama-sama grow. Sama-sama, sebab rezeki masing-masing. Yang memberi takkan mengurang. Jadi kita berkongsi ilmu yang you nak atau tak nak je. Kalau you rasa tak nak, ilmu tepi jalan, you tak terima, you hanya skeptikal pada orang lain, itu terserah. Sebab ilmu boleh dicari, tapi hidayah, kalau hati tak bersih, macam mana nak sampai hidayah tu? Betul, saya sangat setuju. Jadi tuan, untuk soalan saya yang terakhir dalam sesi temu bual ni, saya nak minta sedikit pandangan ataupun nasihat tuan kepada orang-orang di luar sana yang baru nak bina bisnes berjaya ni. Apakah yang mereka harus buat dahulu? Apakah yang mereka harus cari sebenarnya untuk bina bisnes berjaya? Boleh tuan berikan pandangan sedikit? Okey, bagi saya pertama sekali memang kita nak kena cari ilmu lah. Sebab dengan ilmu itulah kita boleh tahu macam mana nak mulakan bisnes. Adakah mulakan bisnes dengan loan atau pinjaman atau pinjam duit orang lain ataupun buat kongsi modal. So balik-balik pada ilmu. Sebab tanpa ilmu kita akan banyak kekurangan. Sebab bila kita tiada ilmu kita akan salah jalan. Ibarat contoh hari ni kita daripada perjalanan kita daripada Johor nak ke Pulau Pinang. Kalau kita tak ada ilmu jalan nak ke sana, kita tak ada arah tuju, kita tak set matlamat kita ke mana, kita tak ada ilmu jalan tu yang macam mana, so kita tak akan sampai ke sana. Kalau kata hari ni kita kata nak menggunakan Waze, so itu kita kata ilmu juga. Kita ada teknologi untuk kita guna. Untuk sampai ke sana kita perlukan juga kunci kereta. Kalau kita naik kereta,
kita perlukan kereta yang baik. Sama juga kita perlukan minyak. So setiap apa yang kita nak pergi, nak capai dalam hidup, target kita perlu ada sesuatu untuk completekan kita punya perjalanan itu. Sebab kita kata bagi saya, bila kita masuk dalam circle yang baik, bila kita kekurangan ilmu, kita kekurangan minyak, kita boleh top up dekat stesen minyak. Bila kita tidak tahu jalan, kita boleh tanya orang yang betul. Hari ini kalau kita nak pergi ke Pulau Pinang, kita kata sebagai contoh tadi, kita bertanya pada orang yang salah, yang tak tahu jalan. Silap-silap bukan kita sampai ke Pulau Pinang. Silap-silap sampai ke Kuala Terengganu ataupun Kota Baru. Betul. Jauh pergi dia tu tuan. Ya, betul. Sebab tu kita kata kita kena bersama ataupun bertanya pada orang yang tepat. Bukan orang yang bukan sesuka hati kita nak tanya pada orang. Sebab orang di luar sana belum tentu membantu kita dengan betul, dengan ikhlas. Betul, saya sangat setuju dan saya ingin tambah sedikit sebenarnya, selain daripada orang kata mencari ilmu yang benar dan bimbingan yang betul, kita kena lakukan tindakan. Itu adalah daripada diri kita sendiri, betul-betul tuan. Sebab kalau kita sebenarnya ada ilmu dan bimbingan, tapi kalau kita sendiri tidak mulakan tindakan itu, saya rasa sama sahaja. Betul tak tuan? Betul. Macam mana nak mulakan tindakan? Adakah kita mula tindakan kosong, tapi kita kena tindakan yang ada ilmu lah, amal dengan ilmu. Jadi kita kata kalau kita tak ada ilmu, kita main langgar dinding, boleh berjaya tapi mengambil masa yang panjang. Betul tuan. Saya sangat setuju. Dan saya harap sebenarnya orang-orang yang menonton kita pada Mega Live pada malam ini akan dapat orang kata inspirasi sebenarnya bagaimana nak start up bisnes tu, bagaimana nak mulakan bisnes daripada kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan sebelum ini seperti tuan sendiri. Dan bukan senang sebenarnya untuk kita kumpul energi untuk kita bangkit. Betul-betul tuan? Betul. Tapi kalau betul kita ada circle yang baik, orang yang positif di sekeliling kita, kita akan bangkit dengan lebih cepat. InsyaAllah. InsyaAllah. Tuan, saya nak ucapkan banyak-banyak terima kasih kerana sudi meluangkan masa dengan kita pada sesi Mega Live pada malam ini untuk memberi inspirasi kepada orang di luar sana. Dan saya sebenarnya sangat berbesar hati dapat temu bual tuan pada malam ini. Dan saya doakan agar kehidupan tuan akan sentiasa dirahmati, tuan akan kaya dan berjaya bersama-sama di dalam dunia dan di akhirat tuan. Terima kasih banyak-banyak. Saya juga berbesar hati dapat diinterview. Saya pun tak sangka boleh sampai tahap ni lah. Saya dulu sekadar melihat di kalau dulu dia ada hot seat di IMKK, macam mana diinterview. So sebelum ni pun kita tengok diinterview di dalam telefon, dalam apa-apa program Rishwa. Hari ni saya besar hati diinterview oleh pihak Rishwa. And then terima kasih atas segala doa. Semoga urusan tuan sekeluarga juga pihak Rishwa dipermudahkan Allah SWT. InsyaAllah. Amin. Terima kasih tuan. Saya bangga dengan tuan. Teruskan lagi usaha tuan untuk mengubah hidup dan memberi manfaat kepada orang di luar sana. Jaga diri tuan. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So tuan-tuan dan puan-puan, dengan kesalahan-kesalahan lampau itu yang membawa sebenarnya Tuan Muhammad Muizzuddin ini berjaya di tahap sekarang di mana beliau ingin mengubah hidup beliau dan ingin memberi manfaat kepada orang-orang di luar sana. Adakah tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menonton Mega Live pada malam ini mendapat orang kata inspirasi daripada perjalanan pembinaan bisnes berjaya Tuan Muhammad Muizzuddin ini tadi? Saya rasa sangat terinspirasi dan saya berharap anda juga mendapat input-input orang kata yang tersemat di dalam jiwa tuan-tuan dan puan-puan untuk tuan-tuan dan puan-puan upgrade diri tuan-tuan dan puan-puan. So itu sahaja sesi temu bual kita pada malam ini. Kita akan kembali kepada host kita dan saya doakan tuan-tuan dan puan-puan kaya dan berjaya. Assalamualaikum.